Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat tentang heat and thermal expansion, iaitu bab 7 dalam fizik. Jadi, ada 3 perkara yang penting ataupun 3 subtopik yang penting dalam bab ini. Yang pertama, kita akan lihat tentang definition of heat and temperature. Kemudian daripada situ kita akan buat unit conversion. Contoh, degree Celsius kepada Fahrenheit, degree Celsius kepada Kelvin. Yang kedua, kita akan lihat tentang thermal equilibrium. Okey, kalau ada satu sistem yang panas, kita campur dengan sistem yang sejuk. So, dia datang daripada teori heat capacity. Dan last sekali, kita ada thermal expansion. Okey, kat sini tak ada tulis. Iaitu mengenai kesan bila, contoh ada satu metal, kita panaskan. Okey, sama ada dia memanjang atau mengecil. So, definition of temperature is the measure of degree of hotness and coldness. So, if we touch something that hot, we can say the temperature is high. And in opposite way, when we touch something that is cold, we can say the temperature is low. So, instrument designed to measure temperature is thermometers. So, kita ada digital dengan manual thermometers. Okay, kita boleh express temperature unit normally in 3 ways. The first one is Celsius, degree Celsius, and then Fahrenheit and Kelvin. So the arrangement for Celsius, Fahrenheit and Kelvin is in low dia punya value to bigger value. Kalau katalah dekat boiling point, kita nampak value Celsius ni baru 100. Tapi dekat boiling point untuk Fahrenheit, sepatutnya value dia lagi tinggi. Almost double 212. Kemudian Kelvin dia punya nilai almost 3 times to the Celsius value. So this is one way we can check lah if our answer is correct or not. So this is the formula to calculate. Let's say from Celsius we want to calculate Kelvin. So we use degree Celsius, kita tambah dengan 273.15, kita akan dapat Kelvin. Kemudian untuk kira Fahrenheit, kita akan darab Celsius dengan 1.8, kemudian kita tolak dengan 32. Okey, di sini ada kesilapan sikit. Okey, sepatutnya 1.8 tambah 32 Nanti kita akan tunjuk kenapa. Okay, so terbaliklah. Kalau kita nak cari Celsius daripada Fahrenheit, tambah ni pindah ke kiri kan, dia akan jadi tolak. So ni TF tolak 32 bahagi dengan 1.8. So kita ada satu example yang pertama. So a friend is suffering from flu. His body temperature is 37.2 degrees Celsius. Calculate temperature in Kelvin and degree Fahrenheit. So, kita sepatutnya akan nampak trend. Value untuk temperature ni, yang paling kecil adalah Celsius. Kemudian Fahrenheit, nombor 2 besar. Nombor 3 besar adalah Kelvin. So, bila kita calculate kita punya temperature in Fahrenheit dulu. Kan kita tengok dekat sini, 1.8 kalau kita guna rumus yang asal tu, 1.8 darab Celsius tolak 32. So 34.96 ni lagi kecil daripada 37.2. Okay. So nilai dia salah lah. Sepatutnya dia almost double daripada nilai Celsius ni. Kan 100 dengan 212. So sepatutnya rumus ni kita kena tukar jadi tambah. So jawapan kita akan dapat 98.96 Fahrenheit. Kemudian kita tengok Kelvin. So Kelvin 37.2 Celsius tambah 273. So kita ada 310 Kelvin. So turutan dia betul. Celsius paling kecil, nombor 2 Fahrenheit, nombor 3 adalah Kelvin. So kita kemudian ada heat and internal energy. So kita akan tengok macam mana heat ni transfer. So heat ni mekanisme dia daripada high temperature pergi lower temperature. Okay, daripada panas pergi sejuk lah. Tu dia punya konsep of energy.
So, kalau kita nak measure energy, kita akan pakai unit joule dan simbol dia adalah Q. So, internal energy kita tak discuss sangat. So, kita akan banyak guna Q. So, Q rumus yang kita pakai adalah sini. Q sama dengan M, mass, kemudian kita darab dengan C. C ni adalah heat capacity. Kemudian delta T, temperature. Okay, so kita terus tengok example. A piece of copper, ada satu copper ni, dia punya mass dia 500 gram ataupun 0.5 kg. Temperature dia 20 Kelvin, dia panaskan kepada 120 Kelvin. Kemudian dia bagi heat capacity dia suruh kita kira amount of heat, iaitu unit energy dia dalam joule. So, dalam case ni kita akan guna Q sama dengan MC delta T. So, delta T ni adalah nilai temperature yang besar tolak kecil. Okay. High temperature tolak low temperature value. Okay. So, kita kena tahulah kalau objek ni dia panas kan. Dalam kes ni daripada 20 pergi 120. So, kita terus ambil nilai yang besar. 120 Kelvin tolak 20 Kelvin. So, kalau dia sejuk, ini panas. So, kalau dia jadi sejuk, kalau sejuk temperature dia turun kan. Contoh 120 Kelvin, kemudian dia turun pada 20 Kelvin. So, dalam kes ni kita pun guna nilai yang sama 120 tolak 20, sebab delta ni maksud dia adalah besar, nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Okay, so mass 0.5 kg. Dia punya heat capacity ni saya suka tulis unit sebab nak make sure unit dia cancel. Kg akan mati dengan kg. Kemudian kat temperature ni sebab dah ada Kelvin, so nanti dia akan mati. So, kita akan dapat unit kilojoule. So, kalau nak buat 19.25 boleh. Kalau kita nak darab 1000, kita akan dapat jawapan dalam joule. Kemudian, kita lihat example 5. A certain amount of heat is added to a mass of aluminium. Kemudian, temperature dia raised 50 Kelvin. So, the same amount of heat. Maknanya, jumlah heat yang sama is added to the mass of copper. Maknanya mass dia sama, mass aluminium dengan mass copper. So, dia nak measure berapa sepatutnya temperature yang naik untuk copper. So, senang kata Q ni dia akan ambil sama untuk aluminium, dia transfer pergi Q copper. So, sebab MC delta T sama dengan MC delta T. So, dia dah kata mass dia sama kan. So, mass dia sama. So, equation ni tinggal C dengan delta T. Okay. Jadi, QAL sama dengan Q copper. Mass tadi kita dah kata dia sama. Okay, kat sini. So, dia akan cancel out. So, kita terus masukkan nilai. C untuk aluminium adalah 0.9 kJ per kgK. So, K ni akan mati. Kemudian, heat capacity untuk copper 0.385. So, kita nak measure berapa increase in temperature untuk copper. So, kita susun ni, kita akan dapat delta T copper 117 Kelvin. Okay, dia banyak lebih kurang unit calculation lah ke dalam bab ni. Teori dia simple saja. So, dalam case tadi, kita ambil Q dia sama. Okay. Untuk dapatkan kita punya increase in temperature. So, example 5. Example 4. Dalam example ni ada 3 jenis bahan. Tadi ada 2 jenis bahan, aluminium dengan copper. Okay, so kat sini kita ada 3 jenis bahan. Kita ada aluminium,
temperature dia 120 Celsius. So aluminium ni diletak dalam bika. Bika ni ada air. So bika, kemudian dalam dia ada air. Suhu air ni adalah 20 degree Celsius. So kita kena buat satu gambaran. So bila aluminium ni kita masukkan dalam bika, so heat tu dia akan transfer pergi mana dulu? Dalam bika tu ada air kan? So dia akan transfer pergi water dulu. Okay, selepas heat tu transfer daripada aluminium pergi water, so baru heat daripada water tu dia transfer pergi bekas. Bekas air tu adalah bika. Okay. So kita kena buat dua case kat sini. So baru kita dapat determine the final temperature of the mixture. Okay, ni dia punya solution dia. So heat yang transfer daripada aluminium, ni case pertama, transfer pergi water. Okay, sebab aluminium tu masuk dalam air. So air ni baru akan transfer pergi bika. Okay, kita buat yang pertama dulu. So yang kedua ni adalah yang ni So kita dah tahu Q dia sama, QAL dan Q water, MC theta sama dengan MC theta. So kita just masukkan value yang dia dah bagi. So mass untuk aluminium 250 gram, jadi 0.25 kg. Okay, so kat sini kita ada C 0.9. So sekarang kita nak make sure kita punya temperature punya equation ni correct ataupun betul. So dalam case aluminium ni dia panas kan? So panas, last kali dia akan jadi sejuk. So maknanya final temperature dia akan, kita tak tahu, kita nak cari. So yang initially dia 120 Kelvin. Okay, 120 Celsius, sorry. So untuk water ni asalnya dia sejuk. Asalnya dia 20 degree Celsius. Okay, water daripada sejuk pergi panas. So ini temperature yang sejuk dia adalah 20 degree Celsius. Yang panas ni kita tak tahu. So bila dia equilibrium, sepatutnya final temperature ni samalah. So untuk case aluminium, nilai apabila dia sejuk kan kecil kan. So kita nak delta T ni besar tolak kecil. So 120 tolak TF. Sebab TF ni sejuk, dia dah kecil nilai dia. Dan untuk air pula, M dia 0.5, C dia 4.2. So kita nak tahu delta T dia, air ni akan jadi panas. So panas maknanya TF dia lagi besar. So TF tolak 20. So bila kita susun balik, kita dah dapat lah temperature untuk sistem ni adalah 36.8. So untuk aluminium daripada 120 Celsius dia turun kepada 36.8. Okay. Kemudian untuk water ni dia panas daripada 20 degree Celsius. Okay, logik lah dia naik pergi 36.8.